Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terus bersama saya Reza Roslan dalam 15 minit MMTV edisi 22 Ogos 2023. Kita ke berita utama. Kerajaan Malaysia akan menghantar kotak perakam suara kokpit CVR pesawat jenis Beechcraft Premier One ke Florida, Amerika Syarikat selepas makmal Biro Siasatan Keselamatan Pengangkutan di Singapura gagal mengekstrak rakaman suara di dalam memory park berkenaan. Kerajaan semalam telah menghantar CVR yang mengandungi data rakaman ke makmal di Singapura untuk mendapatkan rakaman suara 30 minit akhir dalam kokpit pesawat itu. Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siu Fook bagaimanapun berkata pihaknya menerima makluman bahawa makmal di Singapura berdepan masalah teknikal sehingga menghalangnya daripada mengeluarkan rakaman suara tersebut. Katanya keputusan menghantar peranti berkenaan ke Florida kerana negara itu merupakan pembuat CVR dan kerajaan percaya mereka mampu menganalisis rakaman suara pada pesawat yang terhempas di Elmina Shah Alam baru-baru ini. Semalam beliau mengesahkan bahawa CVR berkenaan hangus terbakar dan kerajaan Malaysia membawanya ke Singapura dengan harapan dapat menganalisis data di dalamnya. Minat para pelabur antarabangsa untuk melabur di Malaysia pada masa kini semakin positif berbanding tahun sebelumnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata situasi tersebut merupakan perkembangan positif dalam melonjakkan ekonomi negara. Menurut beliau, perkara pertama yang perlu dilakukan adalah menghentikan pembaziran rasuah dalam tadbir urus dan mengamalkan pendekatan yang lebih prihatin atau manusiawi. Anwar turut mengumumkan dana tambahan sebanyak RM6 juta kepada program iTekad tahun ini sebagai usaha untuk terus memperkasa usahawan mikro berpendapatan rendah. Tambahan itu merupakan penjimatan yang dilakukan oleh kerajaan dalam Belanjawan 2023. Selain itu, Anwar menggesa 9 institusi kewangan terlibat sama dengan program iTekad menjadikan keseluruhan sebanyak 20 institusi berbanding 11 yang direkodkan masa kini. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan pada Majlis Jalinan Kerjasama iTekad hari ini. Kerajaan akan memperincikan kenaikan gaji kira-kira 1.6 juta penjawat awam dalam bajet 2024 yang akan dibentangkan pada 13 Oktober depan. Timbalan Menteri Kewangan 1 Datuk Seri Ahmad Maslan berkata perincian tersebut turut melibatkan bantuan sara hidup BSH sebanyak RM300 sebulan kepada veteran tidak berpencen. Kata beliau, susulan pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung perkara itu baru-baru ini, beberapa mesyuarat di peringkat tertinggi kerajaan dan kementerian telah diadakan. Beliau berkata demikian dalam sidang akhbar selepas sesi dialog program jelajah Timbalan Menteri Kewangan 1 di Seri Negeri Air Keruh semalam. Sebelum ini, Utusan Malaysia melaporkan Anwar mengumumkan kerajaan akan menaikkan gaji penjawat awam dalam amaun kecil buat sementara waktu selain bersetuju memanjangkan BSH sebanyak RM300 sebulan kepada veteran tidak berpencen pada usia 60 tahun berbanding sebelum ini yang hanya dinikmati pada usia 80 tahun. Justru Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja dalam Perkhidmatan Awam QPEC menggesa kerajaan menunaikan janji berkenaan walaupun keputusan Pilihan Raya Negeri PRN pada 12 Ogos lalu tidak memihak kepada Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN. Kementerian Pendidikan KPM akan mengeluarkan kenyataan media rasmi berkaitan peperiksaan sijil pelajaran Malaysia 2023 yang dikatakan bermula lebih awal pada 5 Disember depan. Menterinya Farina Siddiq berkata pihaknya setakat ini belum mengeluarkan sebarang kenyataan mengenai perkara tersebut. Sebelum ini, SPM 2023 dijangka bermula pada Disember depan sejajar langkah KPM bagi mengembalikan sesi permulaan persekolahan kembali kepada asal iaitu pada Januari secara beransur-ansur. Peperiksaan itu akan bermula dengan ujian amali sains pada 5 Disember diikuti ujian bertutur pada 8 Januari depan, manakala bagi peperiksaan bertulis dijadualkan berlangsung pada 30 Januari. Sempena Bulan Kebangsaan dengan mengangkat tema Semarak Merdeka, berjulung kalinya kumpulan UMW membawakan secara khas produk premier mereka
rangkaian minyak pelincir Grand Stella pada 26 Ogos nanti. Acara berprestasi ini akan berlangsung di cawangan bengkel Maxipura, Seksyen 13 Shah Alam bermula jam 10 pagi hingga 3 petang. Paling menarik, hanya pada 26 Ogos nanti, kami berikan anda diskaun sehingga RM30 apabila anda membeli rangkaian minyak pelincir Grand Stella. Terdapat pelbagai aktiviti yang kami sediakan sepanjang program berlangsung. Antaranya, anda bakal dihiburkan dengan persembahan baskus dan ada juga aktiviti mencanting batik sempena meraihkan bulan kemerdekaan. Dan terdapat food truck yang bakal menyediakan makanan tradisional Melayu. Tidak ketinggalan, kami dari utusan Malaysia dan Cosmo akan membawakan maskot rasmi kami, Mamak Cyber dan juga Kapten Cosmo. Jadi, dapatlah anda berkenalan dan bergambar dengan mereka. Selain itu, terdapat juga artis terkenal tanah air serta pempengaruh media sosial yang akan beramah mesra dengan para pengunjung. Kami juga sediakan giveaway dengan pelbagai hadiah menarik yang bakal dibawa pulang oleh para pengunjung. Jadi, apa anda tunggu lagi? Jangan lupa datang beramai-ramai dan dapatkan rangkaian produk Grand Stella serta nikmati pelbagai aktiviti yang kami sediakan. Jumpa nanti di Maxipura Shah Alam 26 Ogos nanti. Minyak pelincir Grand Stella, produk premium oleh kumpulan UMW dari Malaysia untuk Malaysia. Orang awam kini boleh membuat sebarang aduan berkenaan kerosakan jalan raya menerusi aplikasi My Jalan, iaitu sebuah platform aduan yang dihasilkan bagi memudahkan aduan dibuat. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata aplikasi itu boleh digunakan sejak minggu lalu untuk menyalurkan maklumat supaya kerosakan jalan raya dan kemudahan lain termasuk lampu jalan dan lampu isyarat dapat dibaik pulih. My Jalan menerima semua jenis aduan jalan raya yang diselenggara Kementerian Kerja Raya KKR selaras prinsip No Wrong Door Policy atau dasar menyalurkan maklumat supaya kerosakan jalan raya, lampu jalan dan lampu isyarat dapat dibaik pulih. Aplikasi dan kempen My Jalan yang sedang berlangsung sempena bulan kebangsaan ini bakal dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di JT Tasik Awam, Tasik Banding, Perak. Seorang bekas tentera dijatuhkan hukuman gantung sampai mati oleh Mahkamah Tinggi Seremban hari ini atas kesalahan mendera anaknya sehingga mati dalam kejadian di Lukut, Port Dickson 5 tahun lalu. Hakim Mahkamah Tinggi Datin Rohani Ismail menjatuhkan hukuman itu terhadap Muhammad Abdullah Mohamed, 41 tahun, di hari akhir pembelaan dan tertuduh didapati bersalah. Dalam penghakimannya, Rohani memaklumkan tertuduh didapati bersalah dan disabitkan di bawah Seksyen 302 Kanun Kesesaan yang mana boleh dijatuhkan hukuman mati atau penjara tidak kurang 30 hingga 50 tahun dan dikenakan minimum 12 sebatan. Berdasarkan pertuduhan, tertuduh telah membunuh anak perempuannya Nur Aina Nabihah yang ketika itu berusia 9 tahun pada 31 Januari 2018 di rumahnya di Jalan Vista Jaya 5, Taman Vista Jaya, Lukut antara pukul 8.30 hingga 11.30 malam. Media pada 1 Februari 2018 melaporkan seorang kanak-kanak perempuan berusia 9 tahun maut ketika mendapat rawatan di Hospital Tuanku Jaafar Seremban. Ketua Polis Daerah Port Dickson pada ketika itu, Superintendent Zainuddin Ahmad berkata kanak-kanak terbabit dipercayai dipukul dengan objek tumpul di rumah keluarganya. Beralih ke berita luar negara, seorang bomoh ular, Rosandi Maulana, meninggal dunia selepas dipatuk ular tedung semasa majlis sambutan ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-78 di Desa Cisarua, Jawa Barat pada Jumaat lalu. Ketika kejadian, dia yang berumur 63 tahun melakukan persembahan bersama seekor ular tedung sepanjang 3.5 meter dan seberat 8 kilogram di hadapan penonton. Bagaimanapun, dia yang juga dikenali sebagai Bah Kobra secara tiba-tiba rebah dan mengalami kesukaran bernafas selepas ular itu mematuk lengan kirinya. Orang ramai bertindak memberi bantuan dan menghubungi pasukan perubatan. Ambulans tiba ke lokasi kejadian beberapa minit kemudian
harian sebelum dia dihantar ke hospital berdekatan untuk mendapatkan rawatan namun disahkan meninggal dunia. Bekas Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra pulang ke negara itu hari ini selepas lebih 15 tahun dalam buangan. Thaksin yang pulang bersama 3 anaknya melambai kepada pengamal media selepas pesawat dinaikinya mendarat di lapangan terbang Dong Muang pagi tadi. Beliau disambut sekumpulan penyokong yang berdiri di sebalik pagar lapangan terbang dengan sorakan "Kami sayang Thaksin". Menurut polis, Thaksin ditahan sejurus lepas beliau tiba di Bangkok dan akan terus dibawa ke Mahkamah Agung untuk perbicaraan sebelum dihantar ke penjara. Thaksin digulingkan oleh rampasan kuasa tentera pada 2006 dan hidup dalam buangan untuk mengelak pertuduhan undang-undang yang menurutnya bermotifkan politik, termasuk satu sabitan in absentia tanpa kehadiran tertuduh kerana rasuah. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Berita ekonomi, jualan automotif UMW Holdings Berhad melonjak kepada 36,780 unit pada Julai 2023 iaitu 43% lebih tinggi daripada 24,983 unit yang dicatatkan pada tempoh sama tahun lalu. Kumpulan UMV dalam satu kenyataan berkata peningkatan berkenaan disokong oleh UMW Toyota Motor UMWT dan syarikat bersekutu UMW Pro 2 yang terus memenuhi tempahan tertunggaknya. Menurut kumpulan itu, sehingga Julai 2023, UMWT merekodkan pertumbuhan sebanyak 8% apabila mencatat jualan sebanyak 57,008 unit berbanding 52,548 unit yang direkodkan tempoh sama tahun lalu. Pro 2 mula mencatat jualan 19% lebih tinggi bagi tempoh Januari sehingga Julai 2023 iaitu sebanyak 173,121 unit. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan UMW Holdings Datuk Seri Ahmad Fuad Kenali berkata pihaknya berbesar hati dengan jualan kukuh yang didaftarkan oleh UMWT dan Pro 2 kerana permintaan kekal menggalakkan. Menurut beliau, kedua-dua syarikat juga berjaya mencatat kenaikan jualan lebih tinggi berbanding tempoh sama tahun lalu. Shell Malaysia menjagakan aplikasi mudah alihnya Shell Apps tersedia di semua 1,010 stesen minyaknya di seluruh negara menjelang akhir September atau awal Oktober ini. Pengurus Besar Mobiliti Shell Malaysia, Siu Ling Ming berkata Shell Apps yang direka untuk menaik taraf pengalaman mengisi minyak di Shell dengan membolehkan pembayaran yang lebih selesa dari dalam kereta kini boleh digunakan di 650 stesen minyak Shell. Katanya Shell Apps yang dilengkapi sistem pengesahan keselamatan 3D Secure merupakan aplikasi pembayaran minyak yang pertama di negara ini dengan perlindungan keselamatan tambahan. Sementara itu, Lee Ming berkata aplikasi tersebut boleh digunakan dengan kad debit dan kredit untuk tujuan pembayaran dan pihaknya dalam proses perbincangan dengan pemain e-wallet untuk tujuan yang sama. Ujarnya lagi, Shell Apps bukan hanya memudahkan pelanggan untuk membuat pembayaran minyak dengan lebih selamat dari dalam kereta, malah memastikan perjalanan mereka lebih mudah dan memberi lebih ganjaran. Tambahnya, menerusi integrasi bonus link di dalam Shell Apps, pelanggan kini boleh mengumpul mata bonus link daripada 3,000 peniaga dan pada masa yang sama tebus ganjaran eksklusif daripada Shell. Kita ke berita sukan. Perseorangan wanita profesional negara Goh Ji Wing bermula dengan langkah kanan pada kejohanan badminton dunia di Copenhagen, Denmark apabila melekkan diri ke pusingan kedua.
Pada aksi pusingan pertama yang berlangsung semalam, Ji Wei tidak berdepan banyak masalah apabila mencatat kemenangan straight set 21-18, 21-15 ke atas pemain Hungary Fabian Sandorhazi. Dalam pertemuan sulung antara kedua-dua pemain tersebut, Jing Wei yang juga bekas juara remaja dunia mengambil masa selama 30 minit bagi menunjukkan jalan keluar buat pemain berusia 22 tahun itu. Bagaimanapun, laluan sukar perlu diharungi pemain kelahiran Pulau Pinang itu apabila kekal berdepan pemain nombor 1 dunia dari Korea Selatan An Se-young di pusingan kedua yang dijarakan berlangsung hari ini. Sementara itu, cerita berbeza pula dialami seorang lagi perseorangan wanita profesional negara, S. Kisona, yang terpaksa akur dengan kekalahan 3 set 22-20, 19-21, 13-21 kepada pemain Taiwan Pai Yu Po. Walaupun bermula baik dengan memenangi set pertama, namun kegagalan untuk mempertahankan kedudukan 15-9 di set kedua memakan diri apabila menyaksikan Yu Po bangkit dan mencuri slot mara ke pusingan kedua. Neymar terbang dari Paris ke Riyadh menaiki pesawat berharga 172 juta pound atau 1.1 bilion ringgit milik putera Arab Saudi. Bintang Brazil itu tiba di Arab Saudi minggu lalu bagi melengkapkan perpindahan bernilai 456.81 juta ringgit dari Paris Saint-Germain ke Al Hilal. Kapal terbang Boeing 747 itu adalah milik putera Al-Walid bin Talal yang meminjamkannya kepada Neymar secara percuma. Ia dilengkapi meja makan dan 3 sofa, 3 bilik tidur serta katil emas dengan kesemua 400 kerusi penumpang dikeluarkan untuk ruang lebih luas. Penyerang terkemuka Brazil itu merupakan bintang terbaru dari Eropah yang menyertai kelab bola sepak Al Hilal selepas Malcolm dan Yassin Bonoa dengan rekod perpindahan bernilai lebih 222 juta euro selepas menamatkan karier selama 6 musim di Paris Saint-Germain. Sebagai penutup 15 minit AMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Rabu 23 Ogos 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Reza Roslan. Assalamualaikum dan jumpa lagi.